salam sejahtera. Selamat pagi bersama kami di Awani Pagi. Saya Nala Huda bertemankan rakan tugas Hafizi Rosli dengan pelbagai perkembangan COVID-19 dalam dan luar negara. Kita nak ceritakan tentang kes positif seluruh dunia dulu dan kini kita lihat kes positif yang dilaporkan Johns Hopkins University sudah pun mencecah 2.3 juta di seluruh dunia dan kita lihat Amerika Syarikat masih mencatatkan kes paling tinggi yang sudah pun melepasi angka lebih 700,000 iaitu 755,533 kes, diikuti dengan Sepanyol hampir 200,000, Itali, Perancis, Jerman, United Kingdom dan Turki. Ini antara negara-negara yang mencatatkan kes positif paling tinggi di seluruh dunia. Dan antara perkembangan global juga yang kita nak bawakan nanti adalah kes mengenai pengebumian seorang ahli politik di Bangladesh yang kita laporkan dihadiri kira-kira 100,000 orang dan itu dijangkakan akan menyebabkan satu kluster baru di Bangladesh. Kita juga lihat kepada angka kematian di seluruh dunia, Hafizi. Dan angka kematian di seluruh dunia kita dapat saksikan adalah sekitar 164,938 dan di mana Amerika Syarikat masih lagi mendahului dengan jumlah keseluruhan 33,903, diikuti oleh Itali 23,660 kematian dan diikuti oleh Sepanyol 20,595. Dan kalau kita dapat saksikan terdapat beberapa negara yang masih lagi ataupun telah pun mencatatkan jumlah statistik kematian melebihi 10,000. Antara negaranya adalah di Perancis, di United Kingdom dan juga beberapa negara lain dan kita dapat saksikan juga mereka yang telah pun sembuh adalah sekitar lebih daripada mereka yang telah pun sembuh kita dapat saksikan adalah lebih daripada 600,000 iaitu 611,880 kalau kita nak tahu itu adalah jumlahnya, di mana jumlah negara yang terkesan dengan COVID-19 di seluruh dunia adalah 185,000. Dan kita juga ingin membawakan perkembangan dalam negara melihat kepada statistiknya, Nala. Ya, dan kita nak beralih ke statistik dalam negara pula yang diumumkan KKM semalam. Kita melihat kepada kes pesakit yang telah pun pulih semakin meningkat. Yang diumumkan Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah semalam, katanya sebanyak 95 kes telah pulih dan dibenarkan discharge semalam, menjadikan jumlah kumulatif kes sembuh kepada 3,197 ataupun 59.3%. Ini satu peningkatan yang semakin positif untuk negara kita. Namun pada masa sama kita juga mencatatkan 84 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah kumulatif kes adalah 5,389. Namun kalau kes aktif sahaja yang masih menerima rawatan di hospital adalah 2,103 kes telah pun diasingkan, diberi rawatan. Jadi ini masih jumlah yang masih bawah kawalan, masih boleh ditampung sistem kesihatan negara kita. Pada masa yang sama kita juga melihat kepada 46 kes positif COVID-19 yang menerima rawatan di ICU, yang mana 26 memerlukan bantuan pernafasan. Itu antara perkongsian KKM semalam. Dan kita juga ingin melihat kepada satu pengumuman yang membabitkan satu kluster baru yang telah pun dikenal pasti oleh KKM. Ini membabitkan bukan tak tahulah kita nak kenal pasti sebagai kluster kayangan ataupun tidak, tetapi ini merupakan juga pelajar luar negara iaitu pelajar Malaysia dari Temboro, Surabaya, Indonesia. Dan 43 pelajar yang pulang dari Temboro melalui lapangan terbang Kuala Lumpur KLIA pada 16 April lalu didapati positif COVID-19 dan Temboro juga kalau kita lihat merupakan salah satu kawasan yang diisytiharkan sebagai zon merah di daerah Magetan, Indonesia di belah Surabaya. Dan kita juga ingin membuka perkembangan satu lagi iaitu Malaysia belajar pengalaman positif dan juga negatif China tangani COVID-19. Dan kalau kita dengar sebelum ini beberapa daerah di China ataupun beberapa wilayah di China telah pun mengurangkan dari segi pelaksanaan perintah berkurung mereka dengan melonggarkan sedikit, seperti di Wuhan telah pun rakyat-rakyatnya telah pun dibenarkan keluar berjoging dan juga bersosial, namun penjarakan sosial itu masih dijaga. Namun hasil daripada tindakan daripada kerajaan China itu sedikit sebanyak memberi kesan negatif dan juga kesan positifnya. Dan ini Malaysia ingin mempelajari hasil daripada melihat kepada apa yang telah dilakukan oleh China, iaitu melihat kepada laporan ini, kata Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah, kejayaan yang akan dikongsi malahan kaedah-kaedah yang gagal juga akan dibincang bersama antara
pakar dari Malaysia, pakar dari China dan pasukan perubatan Malaysia, dan katanya bukan saja perkara yang positif, ada perkara yang mereka buat tidak berjaya. Kita pun nak belajar perkara mereka yang tidak berjaya supaya kita tidak mengulangi perkara yang mereka laksanakan tetapi tiada impak. Dan katanya lagi apa yang mereka ada ialah sama ada berjaya atau tidak, keduanya penting untuk kita belajar. Kalau berjaya mungkin kita akan teruskan usaha untuk guna kaedah mereka, tapi kalau tidak berjaya kita belajar daripada mereka laksanakan dan juga kita akan memperbaiki segala pelaksanaan yang dianggap tidak berjaya itu. Dan Dr. Naisham turut berkata antara perkara yang dibincangkan bersama ialah isu perawatan pesakit DIWAT dan unit rawatan rapi ICU, isu penyelidikan, penggunaan teknik-teknik dan juga kaedah-kaedah tertentu, sama ada antigen, antibody ataupun sebagainya. Ya, kita juga bersama editor eksekutif Razak Sheikh bersama kami di studio dan bercakap tentang kehadiran pakar perubatan dari China ini. Agaknya Cik Razak, mereka akan menjalani kuarantin 14 hari juga ataupun tidak? Bagaimana agaknya Cik Razak? Naila, mereka sepatutnya berada di sini selama 2 minggu sajanya. Kalau di kuarantin agaknya 2 hari sampai dari airport ke airport sajalah. Tetapi apa yang perlu adalah kalau kita tahu ya, warga Cina mereka ada aplikasi handphone mereka sendiri menunjukkan kalau mereka hijau, mereka adalah tidaklah positif COVID dan sebagainya. Jadi sudah tentu kita serahkan kepakaran ini cara-cara untuk menentukan bahawa mereka ini the moment mereka tiba di Malaysia tidak ada memerlukan kuarantin dan sebagainya. Sudah tentu ada timbul pertanyaan mengapa adakah mereka ini perlu menjalani kuarantin ke tidak. Saya rasa perkara ini semua sudah dipikirkan oleh pihak berkuasa kita. Sebab apa mereka berada di sini, mereka ingin berkongsi ya. Tetapi sudah tentu ramai kalau kita tengok di media sosial yang memikirkan apakah sebab mereka di sini, apakah bantuan, apakah perkongsian dan apa diberikan kepada kita di sini. Tetapi kalau kita tengok negara-negara seperti Cuba, mereka mempunyai kepakaran doktor-doktor yang digunakan dan dihantar ke luar negara untuk memberi bantuan bila ada medical emergency. Ini bukan membantu khusus untuk memberi rawatan tetapi berkongsi pengalaman. Jadi kita manfaatkan cara yang terbaik sudah tentu sudah dipikirkan oleh pihak berwajib di negara kita sendiri, tapi saya kira sudah tentulah sekiranya mereka terpaksa menjalani kuarantin, mereka sini pun hanya 2 minggu. Jadi ini sudah tentu ada cara-cara tersendiri protokolnya yang melibatkan mereka yang membuat bantuan perubatan seperti ini. Ya, baik, kita nak beralih ke berita seterusnya. Ini pastinya mencetus sedikit perdebatan dalam kalangan netizen di media sosial. Ini mengenai kita laporkan juga semalam ada orang kenamaan VIP yang dikatakan ingkar perintah PKP. Dan hari ini kita lihat ataupun semalam ya perkembangannya, Exco Perak Razman Zakaria memberi keterangan polis semalam berhubung gambarnya tular di media sosial menghadiri jamuan bersama seorang timbalan menteri di sebuah mahat tahfiz di Lenggong petang Jumaat. Dan perkembangannya beliau memberi keterangan itu di Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kerian di Bagan Serai, dan laporannya semalam juga sebelum memberi keterangan itu beliau juga memohon maaf secara terbuka kepada seluruh rakyat selepas gambarnya itu tular. Katanya dalam masa yang sama beliau berkata pencerahan yang dibuat itu untuk kekilafannya itu bukan untuk dikecualikan daripada tindakan undang-undang tetapi hanya untuk menjelaskan keadaan sebenar. Katanya, untuk makluman saya setiap hari bergerak untuk membantu frontliners, alhamdulillah dapat membantu serta-merta sebarang kekurangan peralatan. Setiap malam petugas kami menghantar makanan bermasak kepada petugas sekatan jalan raya. Dan dalam setiap tindakan kami amat titik beratkan perihal standard prosedur operasi SOP, dan sekiranya ada tindakan kami yang dilihat melanggar SOP, insya-Allah kami akan atasi. Dan selain itu juga pada masa sama kita juga melihat MB Terengganu, Menteri Besar Terengganu Datuk Seri Dr. Ahmad Samsuri Mohtar yang pada Ahad juga hadir di Ibu Pejabat Polis Kontingen IPK Terengganu untuk memberi keterangan berhubung dakwaan melanggar peraturan PKP. Dan itu juga dilaporkan menerusi Facebook Polis Terengganu yang menceritakan tentang kehadiran beliau kira-kira 4 petang semalam, Hafizi. Dan kita juga dapat saksikan pengerusi Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu Datuk Seri Ahmad Said berkata, hukumlah saya jika didapati bersalah, tetapi bukan sukarelawan yang bertunggu lumus membantu menyampaikan bantuan kepada orang miskin ini. Dan itu kata daripada Datuk Seri Ahmad Said susulan dakwaan bahawa beliau
dan beberapa orang lagi melanggar perintah kawalan pergerakan. Dan kalau kita dapat saksikan, nampaknya netizen semakin menyedari sungguh pun netizen sendiri ataupun masyarakat sendiri yang melanggar perintah PKP ini, dan jika mereka menyaksikan juga VIP-VIP ini melanggar perintah yang sama, maka hukuman yang sama. Cik Razak, bagaimana melihat kepada isu ini? Fizi, kita di sini dah 3 bulan ya. Sekiranya tiada pandemik COVID ni, apakah apa yang cerita kita tiap-tiap pagi? Sudah tentu politik kan. Jadi sedikit sebanyaklah apa yang berlaku adalah sudah diberitahu. Mereka yang terlibat ni mereka adalah di kalangan ahli-ahli politik. Jadi sekiranya lah apa yang penting sekarang adalah optics. Dengarlah cakap Perdana Menteri. Apa yang perlu, inilah new normal, kebiasaan yang baharu. Apakah makna kebiasaan yang baharu? Semua orang terlibat. Bukan ahli politik saja, orang yang main golf kena, pak cik yang tua yang keluar dari hospital tak ada kemampuan untuk pulang pun kena. Mereka yang nak pergi hospital pun kena. Ada saja yang kena. Jadi biarlah semua orang merasa peritnya. Sekiranya kita ingin membuat sesuatu untuk membantu, saya rasa banyak caranya yang boleh dilakukan. Memang baik ahli politik ingin membantu, tetapi nombor satu, sekiranya lah apa yang kita nak lakukan tu kita sudah war-warkan lebih awal lagi. Jadi apakah tujuannya bila diwar-warkan lebih awal lagi supaya ramai orang akan sedar akan apakah tentang apa yang berlaku? Adakah itu untuk tujuan politik? Jadi semua orang mesti menjalankan, mengambil tugasan, mengambil bebanan. Janganlah orang rakyat marhain saja yang terpaksa merasa peritnya. Biar semua orang merasa inilah new normal, faham sebenarnya apa itu new normal. Okey, baik. Dan susulan daripada Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini yang akan berlanjutan sehingga 28 April, dan kita sudah pun ketahui dalam masa 3 ke 4 hari lagi kita akan menyambut Ramadan, dan semestinya antara perkara-perkara yang disentuh adalah melibatkan kepada soal amal ibadat seperti solat tarawih dan juga seperti solat sunat yang lain. Dan kita juga dapat saksikan di Negeri Sembilan, iaitu solat sunat tarawih di surau dan masjid di negeri berkenaan tidak dibenarkan sepanjang tempoh penguatkuasaan PKP, dan itu kata Mufti Negeri Sembilan, Datuk Muhammad Yusof Ahmad, dan katanya keputusan tersebut dibuat berdasarkan keadaan semasa yang diputuskan Kerajaan Persekutuan bagi menangani penularan wabak berkenaan. Dan katanya juga umat Islam, khususnya orang ramai khususnya umat Islam, masih boleh menjalankan ibadat solat tarawih di tempat masing-masing dengan tidak mendedahkan diri mereka terhadap risiko penularan COVID-19. Ya, dan kita juga ingin melihat bagaimana contoh yang dijalankan oleh negara-negara lain. Contohnya di Arab Saudi pula laporannya, Majlis Ulama Kanan, sebuah badan agama tertinggi Arab Saudi, menggesa umat Islam seluruh dunia menunaikan solat di rumah sepanjang bulan Ramadan jika negara masing-masing masih melaksanakan perintah penjarakan sosial. Itu di Arab Saudi, apa saranan mereka. Namun kalau kita lihat di Pakistan pula, pengumumannya pada hujung minggu lepas katanya telah pun melonggar ataupun menghentikan larangan berjemaah di masjid menjelang bulan Ramadan ini, namun akan pastikan beberapa langkah berjaga-jaga keselamatan akan diambil. Ini susulan desakan oleh beberapa pemimpin agama di negara itu yang mendesak agar kerajaan melonggarkan larangan itu supaya umat Islam boleh menjalankan ibadat pada bulan Ramadan ini. Jadi kita lihat perbezaan kelonggaran bagaimana larangan ditetapkan atau tidak menjelang bulan Ramadan ini. Kita juga bersama editor eksekutif Cik Razak yang sentiasa kita bincangkan tentang persiapan umat Islam bulan Ramadan ini. Kita nak bagi orang ramai faham normal baharu yang kita perlu bersedia untuk menetapi dalam menjelang bulan Ramadan ini. Apa saranan Cik Razak? Kita dalam 4 hari lagi nak mulakan bulan puasa ni. Bagaimana kita nak sama-sama bersolidariti teruskan PKP ini sekiranya dilanjutkan lagi seluruh bulan Ramadan? Kita perlu bersedia. Apa nasihat Cik Razak? Naila, kalau kita tengok banyak negara-negara yang telah mengeluarkan bukanlah fatwa tetapi advisory ya. Kalau kita tengok beberapa negara sudah tentu mereka begitu keras sekali. Dalam Malaysia pun adalah, kalau kita tengok beberapa negeri mereka masih mahu bersolat tarawih dan sebagainya, tetapi ikut sajalah nasihat supaya apa yang kita, kalau kita tengok apa berlaku di Iran ya, Ali Khamenei sendiri, pemimpin agung Iran, berkata sekiranya sesiapa pada bulan inilah takut atau gusar tentang kesihatan mereka sendiri disebabkan coronavirus ini, mereka sudah tentu diberi kelonggaran supaya tidak berpuasa. Tetapi tidak berpuasa itu tidak bermakna kena tidak bayar balik. Jadi untuk sepanjang bulan Ramadan ini di Iran, Ketua Agung mereka sendiri sudah memberi kelonggaran. Siapa yang
takut gusar tentang apa yang berlaku pada waktu ini, sama ada mereka sedang recover dari coronavirus ini ataupun takut menjadi mangsa, boleh tidak berpuasa. Tetapi perkara-perkara yang berlaku seperti tarawih, berjemaah, perkara-perkara yang boleh menyebabkan COVID itu merebak, itu patut dijauhi. Jadi kalau kita tengok mana-mana pun bagaimana cara untuk kita the new normal pada musim malam untuk berbuka puasa pun, kalau kita tengok tentu ada cara-cara di negeri-negeri masing-masing, di negara-negara masing-masing, supaya tidak perlu mereka yang untuk menyediakan makanan keluar rumah untuk mencari juadah untuk berbuka puasa. Cik Razak, kata yang di Singapura menyediakan buka puasa secara percuma. Apa perinciannya itu, Cik Razak? Singapura sekarang ni mereka menghadapi COVID-19 yang sedikit mendadaknya. Jadi mereka frontline workers yang beragama Islam yang terpaksa bertugas sewaktu berbuka nanti, yang akan bermula pada berpuasa yang akan bermula pada Jumaat nanti. Majlis Agama Islam Singapura dan juga beberapa pertubuhan akan menghantar makanan berbuka puasa kepada petugas di hospital dan juga kepada keluarga mereka. Jadi mereka begitu forward thinking bagaimana untuk menahan daripada penyerbukan ini menjadi begitu berleluasa. Jadi puasa seminggu lagi, tapi mereka sudah bersedia bagaimana untuk menyediakan juadah berbuka puasa kepada mereka yang terlibat dalam rawatan COVID-19 ini. Ya, mungkin itu satu contoh yang kita boleh ambil juga, persiapan untuk kita bantu petugas kesihatan di barisan hadapan ini. Pastinya mereka kita takkan lihatlah kes-kes positif COVID-19 ini akan terus sifar pada bulan Ramadan ini. Pastinya mereka akan masih berada di barisan hadapan. Jadi apa persiapan negara kita? Mungkin kita boleh ambil contoh negara jiran kita. Baik, banyak lagi perkongsian COVID-19 kita nak bawakan di awal ni pagi, tapi kita perlu berhenti seketika, kembali selepas ini. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Naila Huda dalam Awani Pagi. Dan kalau kita dapat saksikan, sejak penularan COVID-19 ini, lebih daripada 3 bilion rakyat ataupun orang ramai diarahkan untuk duduk di rumah, dan sekaligus ia merencatkan kegiatan ekonomi di seluruh dunia. Dan Malaysia juga tidak terkecuali daripada menerima tempias yang sama. Namun kita nak pergi kepada laporan ini, iaitu di mana kita dapat saksikan banyak rakyat di beberapa negara mengadakan protes untuk bantah perintah berkurung berkenaan, dan ia telah pun mencetuskan pelbagai ataupun telah dicetuskan di pelbagai lokasi di serata dunia yang menggesa kerajaan untuk membuka kembali ekonomi, dan di mana ketika arahan tinggal di rumah memberikan kesan negatif kepada pendapatan dan ekonomi di pelbagai negara. Sebagai contoh, di Brazil, penyokong Presiden Jair Bolsonaro memprotes terhadap arahan kerajaan tempatan yang ketat untuk kurangkan penularan COVID-19, dan protes dilakukan menentang antara lain arahan tinggal di rumah oleh Gubernur Negeri Rio, dan penunjuk perasaan inginkan arahan tinggal di rumah hanya dikenakan kepada kumpulan yang berisiko tinggi, terutama warga emas, dan isu utama mereka adalah kesan arahan yang ketat ini kepada ekonomi dan juga pekerjaan mereka. Dan di mana penunjuk perasaan turut mengadakan demonstrasi di Sao Paulo menentang arahan sama ada dilakukan oleh Gubernur negeri itu. Dan kita dapat saksikan juga di beberapa negara lain seperti di Colombia, iaitu protes diadakan menentang arahan tinggal di rumah yang didakwa mereka terlalu ketat apabila penduduk bandar itu mendakwa arahan tinggal di rumah antara 4 petang dan 4 pagi menyukarkan penduduk untuk mencari pendapatan mereka. Dan dapat saksikan pelbagai ataupun di pelbagai lokasi juga terdapat seperti di Texas Amerika Syarikat dan juga beberapa negara lain juga turut mencatatkan ataupun turut dilaporkan rakyat mereka mengadakan protes untuk mengurangkan dari segi perintah kawalan pergerakan atau perintah berkurung mereka dengan negara mereka. Kita bersama Editor Eksekutif Razak Cik, dan kita nak lihat di Amerika Syarikat protes semakin menular, semakin berleluasa, mendesak kerajaan untuk membuka kembali ekonomi itu. Dan kita juga lihat desakan itu, sentimen itu ada juga digerakkan oleh presidennya sendiri, Presiden Donald Trump, yang sebelum ini back and forth
at one time katanya dia ada kuasa mutlak untuk menentukan bila ekonomi Amerika Syarikat perlu dibuka. Kini kembali kepada kuasa gubernur di negeri-negeri masing-masing untuk menentukan bila untuk membuka ekonomi mereka. Dan kita lihat kekecohan ini tercetus di Amerika Syarikat dan adakah kita akan jangkakan pembukaan semula ekonomi kita secara berperingkat juga. Kalau kita lihat di Jerman ya, baru saja laporannya perusahaan kecil dan sederhana di Jerman kembali beroperasi. Ini pengumuman oleh Chancellor Angela Merkel untuk membuka semula ekonomi bagi perusahaan kecil dan sederhana. Apa pandangan Cik Razak terutamanya mengenai protes-protes di Amerika Syarikat ini? Kalau kita lihat ya, protes laungan spanduk mereka kata mereka lebih mementingkan ekonomi, pendapatan mereka berbanding kesihatan mereka sendiri. Naila, kalau kita tengok apa yang berlaku di Amerika, ini sudah jadi satu serius ya, sampai menggunakan perkataan-perkataan seperti liberate lah kota ini, city ini dan city itu. Jadi kalau kita tengok ini masalah, adakah ini masalah kesihatan ataupun masalah politik? Di Amerika sudah jelas masalah kesihatan sudah menjadi masalah politik disebabkan Donald Trump sendiri sebagai seorang entrepreneur lah, dia sendiri secara peribadi terlalu terkesan disebab propertinya sendiri terjejas kalau dengan lockdown yang berterusan. Tetapi kalau kita tengok sudah tentu apa yang kemampuan Amerika untuk membelanjakan $2 trilion ya, bukannya kecil. Mungkin kalau kita tengok rakyat mereka yang kulit hitam, ada underclass society di Amerika, sudah tentu mereka mengatakan sekiranya lah jika bank, ekonomi, korporat, airline dapat menerima bantuan daripada bailout 2 trilion ini, jadi mereka yang kurang bernasib baik, dengan kalangan rakyat kulit hitam, kalangan rakyat yang tidak dapat masuk dalam kluster yang mereka dapat bantuan secepat mungkin. Sudah tentu mereka mengatakan adakah apa yang dilakukan hanya untuk membela bail out mereka yang golongan-golongan yang bernasib baik, golongan-golongan atasan. Jadi di kalangan mereka yang on the right wing juga ada yang mahukan, sebab memang itulah pendapat politik mereka bahawa apa yang berlaku ini adalah satu pertemuan perbalahan di antara socialist policies Demokrat dan juga right wing policies ada Republican. Jadi ini juga mendapat kalau kita kesannya di luar negara, ada cara beberapa negara yang with minimal lockdown mereka dapat, walaupun kadar kematian, kadar penularan juga tinggi, tetapi cara mereka untuk menangani COVID ini berbeza. Sudah tentu tidak ada siapa yang mahu duduk dalam keadaan lockdown selama 6 minggu ataupun 8 minggu. Jadi sudah tentu apa yang berlaku sekarang adalah sedikit disebabkan pressure dari politik dan sedikit daripada pressure untuk kita menangani masalah ini. Jadi cara yang terbaik tak tahulah nanti kalau kita tengok kalau mereka yang protes hujung minggu tu ada kluster baru, kluster protes pula. Okey, baik. Dan kita juga ingin membuka satu lagi perkembangan, iaitu di mana kalau kita dapat saksikan di peringkat Malaysia sendiri, pelbagai inisiatif dilakukan oleh selebriti tanah air kita seperti Datuk Sheila Majid yang menyanyi secara ataupun di atas talian setiap malam di atas talian melalui Instagram dan sebagainya, dan juga ada artis-artis lain. Ini antara hiburan-hiburan yang diberikan mungkin untuk memberikan ketenangan ataupun untuk mengurangkan rasa bosan peminat-peminat atau rakyat Malaysia di Malaysia sendiri. Dan kalau kita dapat saksikan di luar negara, apa ceritanya lah? Ini satu konsert yang di-stream secara langsung pada Sabtu ya di seluruh dunia. Ini anjuran Global Citizens dan juga WHO sendiri juga bersama Lady Gaga sama-sama menganjurkan satu konsert One World Together at Home selama 6 jam di-streamkan secara langsung di beberapa platform dan membawakan beberapa artis terkemuka termasuk Lady Gaga, Elton John, Celine Dion, Andrea Bocelli dan sebagainya. Dan ini antara usaha mereka untuk memberi sedikit sinar harapan kepada seluruh masyarakat global yang sama-sama mendepani pandemik COVID-19 ini. Dan ini antara visual yang disediakan konsert disertai oleh Camila Cabello, Shawn Mendes, John Legend, Sam Smith, begitu ramai, dan juga Lizzie untuk sama-sama menghiburkan seluruh rakyat seluruh dunia yang sama-sama berada di bawah perintah berkurung, duduk di rumah. Dan mereka juga pada masa sama menjalani kutipan dana buat WHO untuk membantu petugas kesihatan yang mungkin kekurangan bekalan dan sebagainya, yang telah berjaya mengutip sebanyak $127.9 juta hanya dalam satu hari. 6 jam disiarkan secara langsung.
Dan ini satu inisiatif yang kita lihat bukan saja artis-artis Hollywood, malah seperti Afif Hafizi cakap tadi, artis tempatan kita sendiri pun dan juga di Indonesia banyak menjalankan inisiatif tersendiri untuk sama-sama memberi sedikit harapan kepada rakyat untuk sama-sama teruskan perintah kawalan pergerakan ini, duduk di rumah untuk putuskan rantaian jangkitan COVID-19 itu. Untuk itu kita nak tinggalkan anda dengan sedikit sedutan persembahan Lady Gaga dengan lagu Smile oleh Nat King Cole. Untuk itu, kita akhiri awal pagi di sini bersama saya Nala Huda. Dan saya Hafiz Rosli, kita saksikan. Smile though your heart is breaking. Smile even though it's aching. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile and maybe tomorrow you'll see the sun come shining through for you. Light up your face with gladness, hide every trace of sadness. Although a tear may be ever so near, that's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll see that life is still worthwhile if you just smile. You'll see that life is still worthwhile if you just smile.